Kita mulakan dengan bacaan doa ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la nusibana bi nuril kama nafa'al Allah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa Okay, so ada seorang pelajar. Okay, Nur Delfina Yasmin. Okay, so kalau boleh cikgu nak buat ada komunikasi dua hala lah. Okay, dalam pembelajaran kita ni, orang hari ni. Baik. Jadi hari ni cikgu nak bincangkan berkaitan dengan tajuk penyata kewangan perakaunan lah. Jadi cikgu rasa dah hujung tahun ni, maksudnya dah bulan 10, nak masuk ke bulan 11 ni, biasaannya sekolah, kebanyakan sekolah dah sampai kepada tajuk penyediaan akaun perdagangan dan untung rugi dan juga PKT. Sebenarnya awak dah kat sekolah pun ini dah bincangkan sebenarnya. Kalau ikutkan dah bincangkan dalam tajuk yang pertama ataupun yang kedua tu pun dah bincangkan berkaitan dengan akaun perdagangan dan rugi. Jadi hari ni cikgu nak bincangkan tentang fokus kepada soalan wajib dalam peperiksaan, sama ada peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan SPM. Okay. So tajuk ni ataupun soalan ni memang soalan wajib. Okay. Iaitu 25 markah wajib jawab dalam soalan kertas 2. Okay, so kita lihat sedikit tentang akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi akaun perdagangan dan untung rugi ni, okay, ni tajuk dia. Okay, akaun perdagangan dan untung rugi bagi tahun berakhir, so kita letak dia punya tarikh lah. Tarikh tu bergantung kepada soalan. Okay, so dalam akaun perdagangan dan untung rugi ni terbahagi kepada dua. Yang pertama adalah akaun perdagangan. Okay, akaun perdagangan. Yang kedua adalah akaun untung rugi. Okay, yang kedua adalah akaun untung rugi. Okay, so ada dua pecahan lah, akaun perdagangan dan akaun untung rugi. Okay, kemudian satu lagi penyata kewangan adalah penyata kedudukan kewangan. Okay, so dalam penyata kedudukan kewangan ni ada dia punya tajuk-tajuk utama dia lah. Okay, tajuk utama yang pertama sekali adalah aset semasa. Aset bukan semasa. Okay, yang kedua adalah aset semasa. Okay, yang ketiga adalah liability semasa. Okay, yang seterusnya adalah equity pemilik. Okay, equity pemilik. Okay, dan yang terakhir adalah liability bukan semasa. Okay. So ini butiran-butiran yang ada dalam bentuk penyata kedudukan kewangan lah. Okay, jadi cikgu harap cikgu nak tanyalah sedikit tentang pemahaman dan pengetahuan awak. Okay. Apa itu aset bukan semasa? Okay, ada dua orang pelajar ni, iaitu Hani dan juga Yasmin. Okay. Tak kisahlah siapa-siapa, sama ada Hani ataupun Yasmin, boleh bagi tahu cikgu apa contoh aset bukan semasa? Apa itu aset bukan semasa?
Okey, apa itu aset bukan semasa? Okey, kalau ikutkan benda ni ataupun klasifikasi aset semasa, aset bukan semasa, liability bukan semasa dan juga liability semasa ni semua awak dah belajar dalam tajuk yang kedua, iaitu klasifikasi perniagaan. Ada aset semasa, ada aset bukan semasa, ada liability, ada equity dan juga ada hasil dan juga belanja. Okey, so awak bila nak sediakan penyata kedudukan kewangan dan juga akaun perdagangan dan untuk rugi ni, awak kena kenal betul-betul. Sebab, okey, so kenderaan. Okey, good, kenderaan. Okey, untuk aset semasa, apa contoh aset semasa? Okey, so cikgu letakkan dekat sini, kenderaan. Okey, aset semasa pula, contoh aset semasa. Okey, aset semasa, kalau ikutkan yang wajib dalam aset semasa ada 4. Yang pertama adalah inventory, akhir, yes, tunai, akaun belum terima, kemudian bank dan juga tunai. Okey, yang ni 4 yang perkara utama yang ada dekat dalam aset semasa. Okey, so aset semasa ni adalah aset yang mudah cair ataupun aset jangka pendek yang mudah berubah. Aset bukan semasa pula adalah aset yang digunakan melebihi daripada satu tempoh perakawanan. Contohnya macam kenderaan, kemudian alatan pejabat, kemudian bangunan. Ini antara contoh-contoh dia lah. Okey, so selain daripada 4 yang utama dalam aset semasa ni, ada juga perkara-perkara berkaitan dengan belanja prabayar. Okey, so perabot pun dekat dalam bahagian aset bukan semasa. Okey, so aset semasa itu aset yang mudah berubah yang wajib ada 4 ni, inventory akhir, akaun belum terima, bank dan juga tunai. Selain daripada tu ada 2 lagi, iaitu belanja prabayar dan juga hasil belum terima. Okey, dekat sekolah dah belajar dah apa itu belanja prabayar, apa itu hasil belum terima. Yasmin dah belajar dah dekat sekolah apa itu hasil belum terima dan juga belanja prabayar, iaitu berkaitan dengan pelarasan. Okey, belum lagi ya. Okey, so tak apa. Kalau belum lagi, kita akan tengok sedikit lah. Cikgu akan terangkan sedikit lah. Okay. So, untuk liability semasa ni, liability ni merujuk kepada hutang. So, liability semasa ni adalah hutang jangka pendek. Maksudnya hutang yang kita akan bayar dalam tempoh yang cepat lah. Yang pertama adalah berkaitan dengan liability semasa ni. Yang pertama yang wajib adalah akaun belum terima. Akaun belum bayar. Akaun belum bayar ni maksudnya kita berhutang dengan orang lah. Merujuk kepada pembekal. Akaun belum bayar ni merujuk kepada kita punya pembekal. So kita berhutang dengan orang, so kita kena bayar dalam tempoh yang cepat. So ini adalah yang wajib ada dekat dalam liability semasa. Selain daripada tu ada 2 lagi, iaitu belanja belum bayar dan juga hasil belum terperoleh. So yang ni ada 3 jenis liability semasa. Yang wajib yang pertama ni, pembekal. So dekat bahagian equity pemilik pula, dekat bahagian equity pemilik ni, dia punya formula dia, kita akan mulakan dengan modal awal. Kemudian kita akan tambah dengan untung bersih. Ataupun kita akan tolak dengan rugi bersih. Kemudian kita akan tambah dengan modal tambahan. Kemudian kita akan tolak dengan tampilan.
Okay, kita akan tolak dengan ambilan. So ni formula asas yang ada dekat dalam bahagian equity pemilik. Okay, ni memang basic yang formula yang ada dalam equity pemilik. Okay, so selepas kita buat pengiraan, jawapan akhir yang kita dapat dekat bahagian bawah ni dinamakan modal akhir. Okay, so yang terakhir yang ada dalam dalam penyata kedudukan kewangan adalah liability bukan semasa. So liability tadi merujuk kepada hutang. So liability bukan semasa merujuk kepada hutang jangka panjang. Okay, biasanya berkaitan dengan pinjaman lah, iaitu pinjaman bank. Okay, so yang ni adalah butiran-butiran yang ada dalam akaun perdagangan dan penyata kedudukan kewangan. Cikgu ulang balik, yang pertama sekali mesti ada aset bukan semasa. Yang kedua, aset semasa. Yang wajib ni ada 4 ni. Okay, ni ada 4 yang wajib. Okay, dalam aset semasa. Lepas tu liability semasa. So yang wajib dalam bahagian liability semasa adalah akaun belum bayar merujuk kepada pembekal. Okay, lepas tu ada equity pemilik dan juga yang terakhir adalah liability bukan semasa merujuk kepada pinjaman bank. Okay. So sebenarnya untuk menyediakan penyata kedudukan kewangan dan juga akaun perdagangan dan untung rugi, awak perlu tahu setiap klasifikasi yang telah dibincangkan lah. Okay, iaitu berkaitan dengan hasil belanja. Sebab apa? Hasil dengan belanja ni kita akan dapat dan kita akan masukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, sebab klasifikasi yang awak dah belajar adalah yang pertama adalah hasil, lepas tu belanja, aset, liability dan juga equity. Ada 5 kan? So aset, liability dan juga equity kita masukkan dalam penyata kedudukan kewangan. So yang 2 lagi ni, hasil dan juga belanja, kita akan masukkan dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Jadi sekali lagi soalan cikgu nak tanya, dekat sekolah dah belajar tentang imbangan duga? Dah belajar tentang imbangan duga? Yasmin dah belajar dah tentang sampai imbangan duga? Okey dah. Okey, good. So imbangan duga kan? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh imbangan duga lah. Okey, ini contoh imbangan duga. Nampak awak nampak dekat sini? Berikut ialah baki-baki leja yang diperoleh daripada peniaga Sriwijaya Enterprise pada 3 bulan Jun 2017. Okey. So yang ni adalah merujuk kepada imbangan duga lah. Dia ada bahagian debit dan juga bahagian kredit. Okey, so kalau awak tengok dekat sini dah ada letak butiran modal, ambilan, gaji, pinjaman bank, faedah pinjaman, akaun belum terima, akaun belum bayar. So semua butiran-butiran ni dia akan bagi dalam soalan. Okey. Jadi yang ni adalah satu bentuk soalan wajib yang ada dalam peperiksaan akhir tahun ataupun peperiksaan SPM. Okey, dia akan bagi imbangan duga, dia akan bagi maklumat tambahan dan cikgu nak tunjukkan dia punya soalan. Jadi soalan dia, bila dia bagi imbangan duga, dia bagi maklumat tambahan, soalan dia anda dikehendaki menyediakan penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan kewangan. So penyata pendapatan ni merujuk kepada akaun perdagangan dan akaun untung rugi lah. Akaun perdagangan dan juga akaun untung. Okay. So penyata kedudukan kewangan pula merujuk kepada PKK. Jadi maksudnya memang standard soalan untuk peperiksaan, dia akan bagi imbangan duga. Kemudian dengan menggunakan imbangan duga tu, awak ambil butiran-butiran daripada imbangan duga yang telah diberi untuk menyediakan akaun perdagangan dan untung rugi dan juga penyata kedudukan kewangan. Jadi format ni memang kita kena kenal dan kita kena tahu apakah butiran-butiran yang berada dalam akaun perdagangan dan untung rugi dan apakah butiran yang ada dekat dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi tadi kita dah bincangkan dalam penyata kedudukan kewangan, kita akan masukkan aset bukan semasa, aset semasa iaitu merujuk kepada aset.
Lepas tu liability semasa dengan liability bukan semasa merujuk kepada liability. Lepas tu equity pemilik. Dalam equity pemilik tu ada modal, ada ambilan, ada modal tambahan dan juga ada untung bersih dan juga rugi bersih. Jadi hasil dengan belanja kita akan masukkan dalam bahagian akaun perdagangan dan akaun untung. Jadi kita berbalik kepada akaun perdagangan dan imbangan duga tadi. Jadi setiap imbangan duga ni, butiran dalam imbangan duga ni awak kena tahu apakah dia punya klasifikasi. So klasifikasi tu merujuk kepada dia adalah aset ke, liability ke, equity ke, hasil ataupun belanja. So dalam imbangan duga ada bahagian debit dan juga ada bahagian kredit. Okey, dekat bahagian debit kamu akan dapat 3 klasifikasi ni. Yang pertama, aset, belanja dan juga ambilan. Okey, itu dekat bahagian debit. Dekat sebelah kredit, awak akan dapat maklumat liability, hasil dan juga modal. Sebagai bukti, awak tengok yang pertama sekali modal. Modal adalah equity pemilik. So dia adalah akaun kredit. So dia berada dekat sebelah kredit. Jadi awak kena tahu modal ni kita nak masuk dekat mana. So modal tadi kita bincangkan, modal kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan. Okey. Yang kedua, ambilan. Ambilan awak nampak yang cikgu letakkan tadi, ABA. Aset, belanja, ambilan, kita akan jumpa dekat sebelah debit. Liability, hasil dengan modal, kita akan rujuk dekat sebelah kredit. So ambilan. Ambilan awak nampak butiran dia dekat sebelah debit. So ambilan, kita akan masukkan dalam penyata kedudukan kewangan yang cikgu tunjukkan tadi kan. Okey, yang seterusnya gaji. Gaji dia berada dekat sebelah debit. So gaji sama ada ambilan, belanja ataupun aset. So gaji ni merujuk kepada pembayaran. Pembayaran gaji kan. So bila pembayaran dia merujuk kepada belanja. Okay, dia merujuk kepada belanja. Jadi setiap butiran ni awak kena kenal pasti klasifikasi dia. Bila awak kenal pasti klasifikasi dia, baru awak tahu nak pindahkan ke mana. Nak pindahkan ke PKK ataupun kita nak pindahkan ke akaun perdagangan dan untung rugi. Itu kemahiran yang awak perlu tahulah. Okay. Sebenarnya dalam tingkatan 4, basic utama yang awak perlu tahu adalah awak kena kenal pasti klasifikasi dan awak kena ingat format akaun perdagangan dan untung rugi dan juga PKK. Dan tambahan-tambahan lain awak kena ingat format-format awak kena ingat berkaitan dengan pelarasan lah. Cuma mungkin dekat sekolah awak tak belajar lagi pelarasan sebab itu yang penting sebenarnya. Okay. Sebab nanti dalam tingkatan 5 awak akan belajar beberapa lagi penyata kewangan. Okay. So dalam tingkatan 4 ni awak belajar penyata kewangan iaitu awak belajar akaun perdagangan dan untung rugi dan awak belajar PKK. Tapi untuk jenis perniagaan milikan tunggal. So kita flashback balik. Dalam tajuk 1 awak dah belajar beberapa jenis perniagaan, milikan tunggal, perkongsian, syarikat dan juga koperasi. Jadi nanti dalam tingkatan 5 awak akan belajar menyediakan penyata kewangan untuk perkongsian. Jadi basicnya daripada tingkatan 4 ni lah. Jadi awak kena tahu klasifikasi-klasifikasi aset, belanja, ambilan, liability, hasil modal tu dan kita kena tahu nak pindahkan ke mana. Okay, so kita berbalik kepada timbangan duga ni lah. Jadi pinjaman bank. Okay, pinjaman bank ni tadi cikgu dah jelaskan, pinjaman bank adalah liability bukan semasa. So liability kalau awak tengok dia berada dekat sebelah kredit. Okay, RM10,000. Jadi dia akan masuk dekat dalam PKK. Akaun belum terima dengan akaun belum bayar ni merujuk kepada aset dan juga liability lah. Okay, aset semasa dan juga liability semasa. Jadi dia ada 2 bahagian. Awak kena tahulah akaun belum terima aset. Jadi dia berada dekat sebelah debit. Akaun belum bayar merujuk kepada liability sebab tu dia berada dekat sebelah kredit. Okay.
Okay, inventory alat tulis. Bila merujuk kepada inventory ni adalah aset semasa. Jadi sebab tu dia berada dekat sebelah debit 176. Okay, so ini kemahiran yang awak perlu tahulah berkaitan dengan klasifikasi. Okay, so kita tengok contoh-contoh lain lah yang cikgu ada sediakan dekat sini. Kita ambil yang basic dulu lah. Jadi sebabkan awak tak belajar lagi pelarasan, mungkin cikgu perlu mantapkan dulu awak punya pemahaman tentang format penyata kewangan dan juga kemahiran awak tentang mengenal pasti klasifikasi. Okay, cikgu ambil satu contoh soalan tanpa pelarasan. Okay, so kita tengok dekat sini lah. Okay, ni contoh imbangan juga. So ada banyak butiran dekat dalam ni lah. Okay, so modal, ambilan, tunai, bank, belian, jualan, kelengkapan, angkutan keluar, pulangan jualan, pulangan belian sampailah kepada belanja runcit. Okay, jadi tadi cikgu dah jelaskan dekat bahagian debit awak akan dapat butiran aset, okay, belanja dan juga bilan. Dekat sebelah kredit ni pula, awak akan dapat butiran liability, hasil dan juga modal. Okay, jadi cikgu nak dapatkan feedback daripada awak lah. Okay. Okay, Yasmin, cikgu nak dapatkan feedback daripada awak. Okay, first kali, cikgu nak tanya tentang belian. Okay, belian ni klasifikasi dia apa? Dia berada dekat sebelah debit, 23,400. Apakah klasifikasi bagi belian? So bila sebelah debit, yes, belanja. Okay, dia merujuk kepada belanja. Sebab belian ni kita membeli, so kita membayar kan, okay, belanja. Okay, jualan pula merujuk kepada hasil. Okay, sebab bila kita jual, kita menerima. So dia adalah hasil lah. Okay, kelengkapan kedai. Okay, kelengkapan kedai, klasifikasi dia. Okay, yes, good, asset. Okay, angkutan keluar. Okay, angkutan keluar pula. Yes, okay, angkutan keluar adalah belanja. Okay, dia sebenarnya ada satu lagi jenis angkutan, iaitu angkutan masuk. Pernah dengar kan angkutan masuk? Dia ada dua. Angkutan masuk dengan angkutan keluar. Kedua-duanya adalah belanja. Okay, kedua-duanya adalah belanja. Angkutan masuk dan juga angkutan keluar. Tapi dia punya kedudukan dia dalam penyata kewangan di tempat yang berbeza. Okay, so awak dah boleh kenal pasti beberapa butiran lah ataupun beberapa item. Cuma cikgu tak masuk lagi berkaitan dengan akaun kontra. Pernah dengar akaun kontra tak? Yasmin ni pernah dengar akaun kontra? Okay, kalau pernah dengar, okay. Ada berapa akaun kontra dan cikgu nak awak namakan apakah akaun kontra tersebut. Ingat lagi, ada berapa akaun kontra dan namakan akaun kontra tersebut. Tak ingat? Yasmin tak ingat Okay, tak apa, take time. Awak boleh remind balik apakah akaun kontra. Pernah dengar? Pernah dengar kan? Ada berapa akaun kontra? Yes, betul. Aset bukan semasa, susun nilai terkumpul. Lagi? Okay. So tak apa Yasmin. Okay, akaun belum terima peruntukan utaragu. Okay, so ada 5 kan sebenarnya kan? Akaun kontra ada 5.
iaitu, okey, ada 5. Yang pertama sekali adalah yang awak dah sebut tadilah. Okey, yang awak dah sebut tadi. So cikgu senaraikan dekat sini, accept bukan semasa, susun nilai, kemudian akaun belum terima, peruntukan hutang ragu. Okey, peruntukan hutang ragu. Lepas tu yang seterusnya adalah modal. Okey, dia punya kontra dia adalah ambilan. Okey, yang seterusnya adalah jualan. Okey, dia punya kontra dia adalah pulangan jualan. Dan yang kelima adalah belian. So, pulangan belian. So, ada 5. Jadi, akaun kontra ni bermaksud akaun yang mengurangkan akaun induk. Okey, kalau awak perhatikan dekat sini, awak nampak kan ada kat sini ada butiran pulangan jualan dan juga pulangan belian. Okey, dekat sini dia dah statekan dah pulangan jualan dengan pulangan belian. Tapi awak kena tahu dalam imbangan juga kedudukan dia dekat mana. Untuk kontra, kedudukan dia berlawanan dengan induk. Sebagai contoh, belian dekat sebelah debit. So, pulangan belian dekat sebelah kredit. Dia mesti berlawanan. Untuk jualan, untuk jualan pula, dia dekat sebelah kredit. So, pulangan jualan dekat sebelah debit. Dia mesti berlawanan. Sebab apa awak kena tahu? Okey. So, kita akan berhenti berehat. So, kita akan jumpa balik 3 minit lagi. Awak klik link yang sama. Kita akan sambung. Cikgu akan detailkan lagi berkaitan dengan kontrak. Okey, kita akan rehat selama 3 minit. Angkutan masuk dan juga angkutan keluar. Okey. So, cikgu akan tunjukkan satu persatu lah. Okey. So, sekarang ni kita nak membincangkan tentang format akaun perdagangan dan akaun rugi. Macam cikgu bagi tahu tadi, cikgu dah highlightkan 2 benda ni. Akaun perdagangan dan juga akaun rugi. So, akaun perdagangan dan akaun rugi, dia di dalam satu format. Tapi, walaupun di dalam satu format, dia berada di kedudukan yang berasingan. Okey, bahagian yang pertama ni dinamakan akaun perdagangan. Akaun perdagangan sampai dekat untung pasar. Jadi benda ni pun dia boleh buat soalan. Dalam sama ada soalan objektif ataupun soalan kertas 2 bahagian struktur. Soalan nombor 1 adalah soalan struktur. Untuk pengetahuan awak, mungkin awak dah tahu ataupun kalau awak tak tahu, cikgu mungkin jelaskan. Untuk kertas 2, dia ada bahagian A dan dia ada bahagian B. Bahagian A ada 3 soalan. 1 soalan struktur dan 2 soalan 25 markah. Awak kena sediakan penyata kewangan. Okay, so sekarang ni kita bincangkan tentang akaun perdagangan dululah. Akaun perdagangan ni sampai dekat untung pasar. Jadi kalau ada soalan yang ditanya, apakah tujuan penyediaan akaun perdagangan? Tujuan penyediaan akaun perdagangan adalah untuk menentukan untung pasar. So, kalau soalan ditanya tentang tujuan penyediaan akaun perdagangan. Okey, dekat bawah ni pula akaun untung rugi. Akaun untung rugi pula tujuan dia adalah untuk menentukan untung bersih ataupun rugi bersih. Okey, ini adalah tujuan penyediaan akaun perdagangan dan juga tujuan penyediaan akaun untuk rugi lah. Okey, selain daripada itu, nama lain bagi akaun perdagangan dan untung rugi adalah penyata pendapatan. Okey, so untuk akaun perdagangan terbahagi kepada 2 pula. Yang pertama adalah jualan bersih. So, jualan bersih adalah jualan tolak dengan ulangan jualan. Awak akan dapat jualan bersih. Okey, awak akan dapat jualan bersih. Okey. So, tadi jualan dengan pulangan jualan. So, pulangan jualan merujuk kepada kontra. Okey, bahagian yang kedua adalah bahagian kos jualan. Okey, so cikgu akan highlightkan kos jualan. Okey, yang ni cikgu akan delete dulu. Yang kos barang tu dijual, cikgu akan delete dulu. Takut
Sebab benda ni kadang-kadang akan mengeliru kan. Okey. So tadi bahagian pertama untuk akaun perdagangan, bahagian pertama jualan tolak pulangan jualan. Awak akan dapat jualan bersih. Sebenarnya akaun perdagangan ni dia punya format dia dah fix dah. Maksudnya fix, cikgu beritahu dekat sini kalau butiran tu ada dalam akaun perdagangan, dalam pertimbangan dua kita masukkan. Kalau tak ada, kita tak perlu masukkan lah. Okey. So bahagian pertama jualan tolak pulangan jualan. Bahagian yang kedua, cikgu ada bezakan warna hitam dengan warna biru. Okay, ada sebab kenapa cikgu bezakan warna hitam dengan warna biru. Okey, yang warna biru ni merujuk kepada kos belian. Okey, merujuk kepada kos belian. Okey, untuk kos jualan, okey, bahagian kedua kos jualan. Untuk mengira kos jualan, kita akan mulakan dengan inventory awal. Okey. So inventory awal ni kalau kita tengok dalam soalan, dia akan letak dalam bilangan 2. Nanti dekat dalam maklumat tambahan, dia akan bagi satu lagi inventory. Dalam maklumat tambahan, inventory yang diberi ni adalah merujuk kepada inventory akhir. Okey, inventory akhir ni kalau dibagi dua nilai, kita akan ambil nilai yang paling kecil. Antara 22210 dengan 21220. So 21220 ni paling kecil kan? So yang ni akan menjadi inventory akhir. So dalam bahagian akaun perdagangan, untuk bahagian kos jualan, kita akan mulakan dengan inventory awal. Kemudian kita akan buat pengiraan kos belian. Okay, yang cikgu highlight kat warna biru ni adalah bahagian kos belian. So bahagian kos belian ni, yang pertama sekali adalah belian. Kita akan gunakan laju yang pertama. Okay, belian, tolak pulangan belian, awak akan dapat butiran yang dinamakan belian bersih. Okay, selepas dapat belian bersih, kita akan tambahkan dengan Audi. Audi ni merujuk kepada A adalah angkutan masuk, U adalah upah atas belian, D adalah UT atas belian, I adalah insurans atas belian. Dia mesti insurans atas belian. Okay, contohlah kita tengok dekat soalan. Awak kena cari butiran Audi. Kadang-kadang semua ada. Ada yang ada soalan yang dia tak letakkan. Kalau kita tengok dekat sini, okey. So soalan awak duty atas belian tu apa? Okey. So duty atas belian ni nama lain dia adalah cukai import. Okey, nama lain dia adalah cukai import. Okey, good soalan awak tu. Sebab dalam soalan kadang-kadang dia akan gunakan perkataan cukai import. Okey, contohnya lah kan. Okey, so cikgu jelaskan kenapa kita kena tambah Audi ni untuk dapatkan kos belian. Okey, contoh, mula-mula kita beli barang. So dia akan jadi konsep belian. Lepas tu kalau barang tu rosak, kita akan pulangkan barang. So bila berlaku pemulangan barang, kita punya jumlah belian bersih tu akan kurang. Okey, kemudian semasa kita beli barang tu, mungkin kita kena ada kos-kos tambahan. Contoh angkutan masuk. Angkutan masuk ni merujuk kepada kos penghantaran. Kita beli barang, lepas tu dihantar menggunakan lori ataupun menggunakan postage. Jadi kita kena bayar postage tu. So itu dinamakan angkutan masuk. Kos kita membeli barang, kos penghantaran, membeli barang. Yang kedua, upah atas belian. Mungkin masa kita beli barang tu, kita kena bayar kos penghantaran. Contoh dia hantar guna lori. Lepas tu pula dekat lori tu mungkin ada pekerja yang tolong angkat barang. Contoh kita beli perabot kan, dia angkat barang. Mungkin kita kena bayar upah. So itu dinamakan upah atas belian. Dan mungkin barang tu kita beli barang-barang dari luar negara. Kita kena bayar cukai, kita kena bayar tax. Dan ada juga sesetengah barang yang kita beli, kita kena bayar insurans supaya bila berlaku kehilangan terhadap barang tu, kita kena, maksudnya kita punya barang tu telah di-cover dengan insurans lah. Okay, so keempat-empat ni Audi ni, dia menambahkan kita punya kos belian. Sebab itulah dinamakan kos belian. So pengiraan ni sangat penting. Belian, tolak pulangan belian tambah dengan Audi. So duty atas belian tadi merujuk kepada cukai import.
Okay, so Yasmin boleh faham apa itu duty atas belian tadi? Okay, angkutan masuk tadi boleh ya? Okay, so good. So maksudnya ini adalah, maksudnya butiran yang angkutan, upah, cuti dengan insurans ni bergantung kepada soalan. Kalau kita tengok soalan dekat sini, awak tak jumpa pun perkataan, okay, ada satu perkataan upah dekat sini. So kalau dia letak upah saja, terus refer kepada upah atas belian. Tak ada masalah. Okay, upah dengan gaji ni berbeza. Okay, gaji dia adalah belanja. Tapi belanja yang kita akan letak dekat bahagian akaun untung rugi. Kat bawah ni, gaji. Tapi kalau upah, kita akan letak dekat bahagian atas ni lah. Okay, upah atas belian. Okay. So ada satu lagi butiran yang cikgu nak highlightkan ni, iaitu angkutan keluar. Okay, tadi kita bincangkan angkutan masuk. Kalau angkutan keluar, dia akan berada dekat bahagian belanja, bahagian bawah. Okay, apa itu angkutan keluar? Angkutan keluar pula, kos kita sebagai penjual hantar barang kepada customer. Okay, kita hantar barang kepada customer, itu dinamakan angkutan keluar. Kalau kos kita beli barang, kos pengangkutan yang kita kena bayar tu dinamakan angkutan masuk. Dia kedua-duanya adalah belanja, tapi kedudukan dalam akaun perdagangan di tempat yang berbeza. Angkutan keluar dekat bahagian belanja, angkutan masuk dekat bahagian kos belian dekat bahagian atas. Okey. So tadi cikgu ada terangkan, inventory awal kita letak dekat laju yang kedua. Lepas tu pengiraan kos belian ni, belian, tolak pulang dengan belian tambah Audi, kita letak dekat, kita buat pengiraan dekat laju yang pertama, jumlah dia kita letak laju yang kedua. So apa yang akan kita buat, selepas kita dapat kos belian, kita akan tambah. Maksudnya inventory awal tadi. Okey, kita akan tambah dengan kos belian tadi. Okay, kita akan tambah. Okay. Okay, kita akan tambah dengan kos belian tadi. Kita akan dapat butiran yang warna merah. Butiran yang warna merah ni dinamakan kos barang untuk dijual ataupun kos barang sedia untuk dijual. Okay, so inventory awal tambah dengan kos belian, kita tolak sahaja dengan inventory akhir. Jadi yang cikgu bagi tahu tadi, inventory akhir ni biasanya dia akan bagi dalam maklumat tambahan. Selepas tolak inventory akhir, kita akan dapat kos jualan. Jadi jualan bersih tadi, kita akan tolak dengan kos jualan. Kita akan dapat untung kasar ataupun rugi kasar. Jadi dekat bahagian akaun perdagangan ni, kalau ikutkan kepada peperiksaan, dia ada beberapa pelarasan lah. Okay, apa itu pelarasan tu kita akan bincangkan kemudian. So maksimum biasa markah dekat sini akan ada 5 markah daripada 25 markah untuk soalan macam ni lah. Okay. So ini adalah berkaitan dengan akaun perdagangan. Okay. So selepas kita dapat akaun perdagangan, kita akan buat akaun untung rugi. Akaun untung rugi, kita akan tambah hasil, kita akan tolak dengan belanja. So hasil dengan belanja ni akan berlaku pelarasan-pelarasan lah, nanti kita akan bincangkan kemudian. Sebab tu awak kena kenal pasti butiran-butiran daripada imbangan dua tu kita nak bincang dalam akaun perdagangan, akaun untung rugi ataupun dalam PTP. So hasil ni ada banyak lah. Contohnya diskaun diberi, diskaun diterima. Okay, mungkin contoh lain komisen diterima. Okay, so dia ada beberapa hasil yang lain lagi lah. So untung kasar tadi kita akan tambahkan dengan hasil, and then kita akan tolakkan dengan jumlah belanja. Okay, kita akan tolakkan dengan jumlah belanja, dan akhir sekali kita akan dapat untung bersih. Okay, kita akan dapat untung bersih kat bawah ni lah. Okay.
So kalau perhatikan, tujuan kita sediakan akaun perdagangan untung rugi, akhir sekali kita akan dapat untung bersih. So untung bersih ni lah, untung bersih ni nanti kita akan guna pakai lagi dalam DKK, iaitu dekat bahagian equity pemilik. Kalau perhatikan equity pemilik ni, dia ada modal awal, tambah untung bersih ataupun tolak rugi bersih. Jadi kaitan antara akaun perdagangan dan untung rugi tadi, kita dapat untung bersih ataupun rugi bersih, kita akan gunakan balik dalam equity pemilik. Kalau untung, kita akan tambah dengan modal awal. Kalau rugi, kita akan tolak dengan modal awal. Kita akan tambah dengan modal tambahan dan kita akan tolak dengan ambilan, kita akan dapat modal ambil. Okay. So Yasmin, ada masalah setakat ni, boleh faham tak penjelasan yang cikgu berikan? Ada masalah apa-apa? Ada apa-apa pertanyaan tak? Okay, jadi cikgu harap maksudnya awak kena faham ataupun awak kena ingat format-format ni dan awak kena mahir berkaitan dengan klasifikasi tadilah, iaitu aset, belanja, ambilan, liability, hasil, modal, kemudian inventory akhir. Okay. So apa persoalan awak tentang inventory akhir? Apa yang awak tak jelas tentang inventory akhir? Okay. Okay, so dibagi dua nilai dalam satu ayat. Okay. So cikgu nak tunjukkan satu soalan Okay, untuk inventory akhir dekat sini, yes, kita ambil nilai yang terkecil. Jadi kita akan ambil nilai yang terkecil. Antara dua ni, dia akan bagi nilai yang terkecil. Sama ada kita cari nilai yang paling kecil lah. So sebab dia, dia punya alasan dia. Okay, bawah ni inventory kan. Okay, ni beza. Yang ni inventory alat tulis. Yang ni adalah inventory barang niaga. So inventory alat tulis, kita akan gunakan untuk pengiraan alat tulis sahaja. Dia tak sama Okay, so cikgu akan explain lagi tentang inventory. Okay, kalau dia letak inventory alat tulis, dia tak ada kaitan dengan barang niaga. Jadi dekat dalam akaun perdagangan, yang kita masukkan dekat bahagian inventory ni merujuk kepada inventory barang niaga. Dan inventory akhir ni pun adalah inventory akhir barang niaga. Okay, so itu yang pertama. Dekat akaun perdagangan, kita akan gunakan inventory awal barang niaga dan juga inventory akhir barang niaga. Okay. So dekat PKK nanti, akan ada juga inventory. Inventory akhir ni kan. So inventory akhir barang niaga, kita akan gunakan lagi dekat aset semasa. Kita akan gunakan lagi. Dan inventory alat tulis juga kita akan masukkan di bawah aset semasa juga. Tapi di butiran yang berbeza. So inventory alat tulis dengan inventory barang niaga adalah dua benda yang berbeza. So yang kita gunakan dalam akaun perdagangan adalah inventory barang niaga. Okay, awal dan juga akhir. So inventory akhir itu juga kita akan masukkan di dalam aset semasa ni. Dan inventory alat tulis. Inventory akhir alat tulis yang ada dalam maklumat tambahan. Okay, kita akan masukkan juga dalam aset semasa. Tapi di butiran yang berbeza. Okay, so tambahan persoalan awak tadi, cikgu akan jelaskan lagi. Kalau awak tengok dekat sini, dalam maklumat tambahan ada dua inventory lah. Ni inventory barang niaga. Yang ni adalah inventory alat tulis. Okay, so untuk penjelasannya ni boleh faham tak? Beza antara inventory barang niaga dan juga inventory alat tulis. Kegunaan dia. Dan tempat dia kita nak masuk dekat mana. Okay, so ada satu lagi mungkin akan awak keliru lah. Contohnya dekat dalam ni. Okay, cikgu akan tunjukkan Dekat dalam ni ada dua inventory juga. Inventory pada 1 Julai dan juga inventory alat tulis. Jadi yang kita akan gunakan dalam akaun perdagangan adalah yang ni. Yang ni merujuk kepada inventory awal barang niaga. So inventory alat tulis barang niaga ni kita akan gunakan untuk pengiraan lain. Masa pelarasan nanti. Nanti mungkin ada masa kita akan bincangkan tentang pelarasan. Jadi inventory untuk barang niaga ni sahaja kita akan gunakan dalam akaun perdagangan.
So inventory alat tulis ni kita tak akan gunakan dekat dalam akaun perdagangan. Ataupun dalam PKK kita tak akan gunakan. Tapi untuk inventory akhir, yang ada dua tadi, okay, inventory akhir ni kita akan gunakan dalam akaun perdagangan dan juga kita akan letakkan juga dalam aset semasa. So untuk inventory alat tulis ni kita akan masukkan juga dalam aset semasa, tapi di butiran yang berbeza dengan inventory akhir yang cikgu tunjukkan tadi. Okay, boleh faham Yasmin? Okay, setakat ni boleh faham Okay, insyaAllah boleh faham. Okay, so ini adalah berkaitan dengan inventory lah. Okay, dan ada satu lagi bentuk inventory akhir yang mungkin dia agak popular lah sekarang. Okay, dekat sini cikgu nak tunjukkan. Soalan ni agak popular sejak 2-3 tahun ni. Okay, awak tengok dekat sini. Dalam maklumat tambahan, okay, dalam imbangan duga, dia ada letak inventory pada 1 April. So inventory pada 1 April ni merujuk kepada inventory awal. Okay, inventory yang diletak dekat dalam maklumat tambahan pula, ada satu lagi inventory yang diletak dalam maklumat tambahan. Tapi masalahnya ada banyak. Dia ada banyak. Macam yang cikgu tunjukkan tadi, dia ada dua saja kan. Kita ambil nilai yang paling besar. Kita ambil nilai yang paling kecil. Tapi untuk 2-3 tahun ni, dia ada letak satu bentuk soalan berkaitan dengan inventory yang macam ni. Maksudnya dia based on kepada produk. Maksudnya kasut palas, asadi, isni dan juga bifus. Dia ada dua harga. Harga kos dan juga harga pasaran. Okay, untuk situasi yang macam ni, ada sesetengah pelajar, dia buat macam ni. Dia jumlahkan harga kos, dia jumlahkan harga pasaran, dibandingkan. Okay, sebenarnya konsep tu salah. Konsep yang sebenar, yang pertama sekali awak tengok. Okay, kalau di situasi macam ni, okay, awak tengok. Okay, contoh kasut palas Jazz, mana yang paling rendah? Okay, 5860 kita bulatkan. Asadi, mana yang paling rendah? Okay, 6560. Kasut Disney yang paling rendah 7495. Kasut bifus yang paling rendah 7825. Jadi kita tambahkan semua yang kita bulatkan ni dan hasil tambah dia, jumlah dia kita akan jadikan sebagai inventory akhir. Okay, ini satu bentuk soalan yang betul yang sejak 2-3 tahun ni dah ada keluar dalam bentuk yang macam ni lah. Jadi cikgu ulang balik, kalau dia bagi situasi macam ni, setiap item awak kena tengok harga yang paling rendah, awak bulatkan. Okay, lepas tu kita jumlahkan dia, kita akan jadikan dia sebagai inventory akhir. Okay, jelas untuk situasi yang macam ni? Kalau ada soalan inventory akhir yang dibagi dalam bentuk yang macam ni? Okay, so Alhamdulillah boleh faham. Jadi ini antara contoh-contoh soalan ataupun bentuk-bentuk soalan lah, tapi yang ni tanpa pelarasan. Disebabkan awak bagi tahu tadi awak tak belajar lagi tentang pelarasan, jadi cikgu just nak kukuhkan dulu awak punya pemahaman tentang imbangan duga, klasifikasi dan juga format akaun perdagangan dan akaun rugi. Nanti insyaAllah mungkin ada next class, cikgu akan masuk kepada pelarasan lah. Okay, berkaitan dengan pelarasan. Okay, so ni sajalah yang cikgu akan bincangkan untuk hari ini. Okay, so ada apa-apa persoalan ataupun ada apa-apa masalah lagi yang tak jelas berkaitan dengan klasifikasi ke, PKK ke, akaun perdagangan dan untung rugi ke, ada apa-apa masalah? Ada sebarang kekeliruan, Yasmin? Okay, so cikgu harap tadi cikgu ada share something dekat Telegram tadi kan. Jadi mungkin lepas ni cikgu akan sharekan format akaun perdagangan dan untung rugi yang cikgu dah edit tadi dekat dalam Telegram nanti, awak boleh rujuk lah dekat dalam nota tu. Okay, dan cikgu ada letakkan nota pelarasan juga. Okay, mungkin awak tak belajar lagi, so insyaAllah next class kita akan bincangkan tentang pelarasan-pelarasan lah. Okay, boleh Yasmin
Jadi insyaAllah ada lagi 2 minit lebih kurang. So kalau tak ada apa-apa masalah ataupun tak ada apa-apa soalan, insyaAllah kita akan jumpa lagi next class. Okay, Ismin. So kita selesai dekat sini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah awal nas. Subhanakallah wa bihamdika wal asr innal insana illal ladzina amanu wa amilus solihat. Okey, sekian terima kasih Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.